warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Waalaikumsalam. Yang dihormati Ustazah Syahrul Haninah selaku penceramah jemputan kita pada malam ini, yang berusaha Puan Wilma binti Laanda, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Al-Islah Kulim, yang dihormati barisan penolong kanan dan seterusnya, muallim dan muallimah serta tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program Teknik Hafalan Berkesan Huffaz, anjuran Panitia Al-Quran dan unit kaunseling Serai Kulim. Saya bagi pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini. Sini ada susu. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi membuka tirai acara, majlis menjemput Puan Wilma binti Laanda, Guru Besar Serai Kulim, bagi menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muallim Khairul Naim. Alhamdulillah pada hari ini pihak sekolah berjaya lagi mengadakan satu program untuk anak-anak kita, yang diharapkan program ini boleh membantu anak-anak ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Syahrul Haninah daripada Smart IQ Quranic Center kerana sudi memberi tunjuk ajar pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan penolong kanan, guru-guru, panitia Al-Quran terutamanya kerana menganjurkan program sebegini baik sekali ya. Jadi saya sangat berharap agar anak-anak dan ibu bapa sekalian boleh belajar teknik-teknik hafalan ini agar boleh membantu anak-anak di rumah. Ya, ini kerana anak-anak sebenarnya belajar dengan para guru di sekolah hanyalah beberapa minit sahaja. Dan kita sangat berharap bantuan serta kerjasama waris untuk membantu anak-anak di rumah agar hafazan anak-anak itu semakin baik dari hari ke hari. Oleh itu, pihak sekolah berharap sangat dengan program ini boleh membantu tuan-tuan dalam memantau, membantu serta membimbing anak-anak ya. Okey, saya rasa saya tidak mahu bercakap banyak kerana saya juga sangat excited mendengar ceramah pada hari ini. Mudah-mudahan ia membantu kita semua baik daripada ibu bapa dan juga para guru. Itu sahaja, kembali semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Puan Wilma binti Laanda. Semoga amanat yang diberikan itu tadi dapat kita jadikan pemangkin kecemerlangan anak-anak Serai Kulim insya-Allah. Hadirin sekalian, sedikit pengumuman. Diminta untuk para hadirin anak-anak mengisi kehadiran dengan klik pautan ataupun link yang akan disediakan dalam ruangan chat Google Meet. Okey. Baik. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Malam hari makan lada, walau mengantuk segarlah mata. Simpanlah Al-Quran di dalam dada, Quran laksana sebuah pelita. Menghafal Al-Quran itu banyak kelebihan, namun persoalannya, apakah cara serta kaedah yang berkesan untuk kita menghafal dan memahami isi kandungannya? Untuk itu, tanpa membuang masa, majlis menjemput dan mempersilakan yang dihormati Ustazah Syahrul Haninah, pengarah urusan Smart Quranic Center dan pakar jurulatih hafazan Al-Quran untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tafaddal mashkura. Tak dengar suara Ustazah.
Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak boleh. Sikit je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih yang menjawab pada hari ini. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, bagus adik-adik. Okay, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis iaitu Ustaz Muhammad Khairul Naim. Yang seterusnya yang berbahagia Puan Pengetua Sekolah Puan Helma, Sekolah Rendah Islam Kulim. Seterusnya Ustazah dan Mu'alimah, penolong barisan, penolong kanan dan penitia Al-Quran serta kaunseling. Seterusnya para ibu bapa dan adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu pada malam yang orang kata barakah ini, dan orang kata telah dituliskan. Kita bertemu pada malam ini adalah untuk saya berkongsi, bukan saya datang untuk nak mengajar, sebab saya rasa dalam ni mungkin ada guru-guru yang lebih ataupun pakar-pakar dalam bidang Al-Quran, jadi saya meraihkanlah. Jadi saya pada hari ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, para guru untuk membantu pihak Sekolah Rendah Islam Kulim. Okay, jadi insya-Allah pada malam ni sedikitlah orang kata apa? Pengenalan untuk diri saya. Nama yang diberi Ustazah Syarul Haninah Muhammad Saleh. Dan pernah menghafal Al-Quran dan menghafal Al-Quran 30 juzuk di Mahat Tahfiz Perlis swasta. Dan seterusnya saya menyambungkan pengajian dalam diploma tahfiz wal qiraat di Insaniah masa itu. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang Quran wal qiraat. Seterusnya saya menyambungkan pengajian dalam master dalam bidang Al-Quran. Okey, tuan-tuan dan puan. Pada hari ini alhamdulillah bila kami di Smart IQ Quranic Center ni orang kata apa? Masa tu sebelum tertubuh dan Smart IQ Quranic Center ni, masa tu kita tengok tak banyak yang kita nak melahirkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Yang banyak masa tu adalah untuk pengajian Al-Quran. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, untuk nak melahirkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran bagi saya, dan setakat pengalaman kami lah hampir 5 tahun dalam Smart IQ Quranic Center ni, pertama sekali tuan-tuan dan puan, saya nampak dunia menghafal Quran sekarang ni adalah sangat mencabar untuk mendidik anak-anak. Dulu tuan-tuan dan puan, kalau kita nak cari sekolah yang menghafal Al-Quran, kena pergi masuk sekolah tahfiz, kena duduk asrama, orang kata apa, kena duduk di sekolah yang berasrama penuh, kan, ataupun di pondok-pondok. Sekarang ni dah banyak ada sekolah-sekolah yang berorientasikan hafazan Al-Quran. Jadi tanya untuk Sekolah Rendah Islam Kulim, yang sebelum ni memang kami di Smart IQ membantu Sekolah Rendah Islam Kulim sebelum COVID, sebelum ni tahun, saya tak ingat 2 tahun 2018 ataupun 2017, masa tu kami membantu anak-anak yang darjah 6 masa tu dah habis COVID, jadi kita terberhenti setakat tu. Okey, sebelum ni. Jadi bukan anak-anak sebenarnya tak boleh. Okey. Dan saya yakin ibu bapa dalam ni banyak yang mengharapkan dan berhasrat untuk menjadikan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Okey, yang pertama saya nak kongsikan tips kepada tuan-tuan ibu bapa dan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sekalian ibu bapa yang memang nak lahirkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, pertama ni kena tanam dulu minat kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Itu adalah yang pertama sekali. Sebab apa? Sebab kalaulah kita hasrat kita ni nak menghafal Al-Quran, kita ibu ayah yang menghasrat untuk menghafal Al-Quran, tapi anak tu tak minat. Itulah cabaran ibu ayah yang bila hantar je anak-anak untuk menghafal Al-Quran, anak-anak tak menghafal. Prestasi hafazan Al-Quran tak merangsangkan. Sebab apa? Sebab anak tu tak minat. Okay, jadi bagi ibu ayah yang hasrat tu, pertama dia tanam dulu minat. Macam mana nak tanam minat tu? Okay, yang pertama, nak tanam minat tu bagi kata apa, kelas ataupun
dorongan kepada anak untuk menghafal Quran. Bagi dia hafaz sikit, tak banyak. Jangan paksa anak, sebab baru bila kita paksa anak tu automatik dah lama bila kena paksaan, dia tak mau hafal. Tu berdasarkan pengalaman lah. Kan anak-anak bila datang ke hafazan, bila datang mak paksa, dia automatik drop hafazan dia tu, dia tak boleh pergi. Jadi kita tak mau. Ataupun masuk ke sekolah ulul albab atas paksaan ibu ayah pun sama. Masuk dalam sebulan 2 bulan, dia akan minta untuk ibu ayah nak berhenti sekolah tu, dia tak mau masuk. Ini cabaran pada ibu ayah. Jadi pertamanya bagi ibu ayah yang darjah 3, anak nak darjah 3, darjah 4 ataupun ada darjah 1, tanamkan dulu pertamanya minat untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Itu adalah yang pertama. Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan. Okey, bila dah tanam minat pada anak-anak, anak-anak kita ni pelbagai. Ada anak yang cerdik sikit, ada yang kurang sikit, ada yang sederhana. Okey, yang kedua beri galakan kepada anak-anak. Bagi dorongan, bagi je galakan. Kalau boleh satu ayat ucap tahniah lah, abang dah boleh hafal, satu ayat tahniah. Kita ucapkan, beri galakan kepada anak-anak. Sebab bila anak-anak tak dapat galakan ataupun dia hafal pun sorang-sorang, tak ada siapa nak bantu dia, tak ada orang kata apa, galakan ataupun support daripada ibu ayah, automatik dia hafazan dia akan jadi down. Itu yang kita kadang-kadang kita tengok anak tu mak paksa anak. Jadi anak tu tak dapat dorongan ataupun orang kata apa, support daripada ibu ayah. Jadi anak-anak lama-lama dia lebih baik dia ambil dunia gadget daripada menghafal Al-Quran. Itu yang kita takut sekarang ni. Okey. Yang seterusnya, kalau tuan-tuan perempuan memang hasrat anak-anak untuk menghafal Al-Quran, kalau rasa tak boleh pergi banyak, mungkin tuan-tuan perempuan boleh adakan masa ataupun kelas kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau anak-anak kita ni dah ada masa, ada jadual, ataupun ada target hafazan dia, insya-Allah anak-anak kita ni dia dah orang kata dalam jadual, dia dah ada dah. Kalau kita buat anak-anak, tak apalah kalau ada masa lapang, ada kosong, baru hafal Quran. Jadi anak-anak akan ingat benda tu tak penting untuk dia. Lama-lama dia akan rasa, oh tak penting, aku tak sempat nak hafal Quran. Alasannya aku tak sempat nak hafal Quran. Bukan dia penting pun, sebabnya ada masa kosong, ada masa lapang, baru hafal Quran. Tak lama. Kalau perempuan nak latih anak-anak untuk menghafal Quran, tak lama. Ambillah masa 10 minit ataupun 15 minit untuk dia hafal Quran. Tak banyak, tapi kita target ayat-ayat yang tertentu untuk dia hafal Quran. Jadi supaya anak-anak tu tahu, oh hari ni tak hafal Quran lagi. Hari ni memang hafazan Quran ni kita letak nombor 1 dia dalam menghafal Quran. Sebab ada satu, saya kongsikanlah kepada ibu bapa yang mana adalah student kami masa tu. Dia orang kata dalam akademik ni dia agak lemah dalam akademik. Jadi ibu ayah dia macam, yalah bila anak ni akademik dia dapat merah kan, bila pen tu merah, tak ada biru. Jadi ibu ayah mana tak sedih bila prestasi anak-anak yang tak orang kata akademik dia rendah. Dalam dinia pun sama juga. Jadi markah tu duduk ke belakang, markah pun rendah. Jadi ibu ayah ni dia cari macam mana. Dia dapat satu ilham. Dia kata kalaulah anak dia tak boleh pun akademik, sekurang-kurangnya anak dia boleh Quran. Jadi anak dia hantar anak dia untuk menghafal Al-Quran. Okay, jadi alhamdulillah walaupun anak dia nak kata cepat tak cepat, sederhana. Mula-mula tu memang agak lambat. Jadi dia konsisten tuan-tuan perempuan untuk menghafal Al-Quran. Dia yakin bahawa Al-Quran tu adalah mukjizat. Dan dalam Al-Quran dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Dia sebut maksudnya Al-Quran ini adalah mudah untuk kita menghafal Quran. Jadi dengan dia konsisten untuk menghantar anak-anak untuk menghafal Al-Quran, anak dia menghafal Al-Quran, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, berkat mukjizat Al-Quran tu, prestasi anak dia meningkat, hari demi hari meningkat prestasi anak dia. Jadi mak dia macam terkejut, macam mana anak dia ni yang markah dia merah, dia ditukar pada biru ataupun hitam lah markah cikgu kan. Jadi di situ kita tengok bahawa Al-Quran ni kalau kita letak nombor 1, insya-Allah segala urusan dia dipermudahkan. Jadi saya yakin tuan-tuan puan dan tahniah juga pada sekolah lah bila mengadakan subjek hafazan Al-Quran. Cumanya macam mana nak bagi anak-anak ni sampai prestasi dalam menghafal Al-Quran. Kan ada anak-anak kadang boleh, kadang tak boleh. Cikgu-cikgu pun pening, macam mana nak buat? Dia kadang-kadang bukannya serah pada sekolah, dia kena ibu ayah juga kena ambil peranan. Sebab masa guru dengan anak ni tak lama. Ramai, dia tak lama. Jadi bila guru bagi latihan, mungkin ibu ayah support daripada ibu ayah. Kadang-kadang mungkin tak sempat, faham? Ibu ayah kadang kerja, tak sempat. Jadi kita cuma just follow. Kata, dah hafal ke Al-Quran? Okay, dah hafal ke Ustazah nak bagi? Just kita remind pada anak. Oh belum, okay buat dulu hafazan tu. Tapi tak, dalam masa tu tak lama lah. Bila lama anak-anak ni jadi boring. Dia tak boleh lama-lama. Okay.
Okey, jadi letakkan satu masa ataupun satu target untuk anak-anak ni ada hafal Quran. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan, saya tak salah, ialah satu tip untuk kita nak didik anak-anak kita untuk menghafal Quran. Pastikan anak-anak kita ni baca Al-Quran tu bagus. Sebab apa? Sebab ramai tuan-tuan dan puan bila dia masuk nak daftar ke sekolah ulul albab ataupun dia nak menghafal Al-Quran, dia masalah di sudut bacaan dia tu. Kan masalah sangkut bacaan, tak lancar, tersangkut-sangkut. Bila tersangkut-sangkut itulah menyebabkan anak-anak alamak tak boleh lagi baca Quran pun tak lancar lagi, nak kena hafal Quran lagi. Jadi bagi yang anak yang baru lagi yang masih dia menghasrat ni, kalau boleh latih anak tu supaya dia khatam Quran. Ramai yang nak mula ke LSM ataupun sekolah ulul albab tapi bacaan dia tak bagus tuan perempuan. Dalam masa singkat kita nak latih untuk anak-anak ni nak mencapai masuk ke sekolah ulul albab ni dengan bacaan lagi, dengan hafazan lagi, jadi anak tu akan jadi stres. Okey, jadi ibu ayah yang menghasrat untuk nak menghafal Al-Quran ni, pastikan bacaan anak-anak tu dalam keadaan baik. Sebab kalau kita tak latih anak daripada sekarang, ataupun lepas sekolah rendah islah ni, tak sambung pun ulul albab masuk ke sekolah lain. Kita ditakuti anak-anak tu tak boleh baca Al-Quran. Okey, sekurang-kurangnya bila habis sekolah rendah islah ni, ada bacaan anak-anak tu orang kata apa ada kualiti dan bagus. Okey, yang seterusnya tuan-tuan puan. Satu lagi untuk jaga pemakanan anak. Sebab kadang-kadang bila pemakanan anak ni kita tak jaga, dia mengganggu hafazan anak-anak. Kita bagilah makan. Kita tak apa sebab kita dah ibu ayah dah orang kata apa, tak ada masalah untuk nak memang otak tu dah ditipu dah. Tapi untuk anak-anak kita nak kena jaga dari sudut makanan. Kadang-kadang saya tengok anak-anak makan Maggi setiap hari tuan-tuan puan. Kita pun macam macam manalah otak dia. Kita terfikir macam mana. Kan? Jadi tuan-tuan puan boleh jaga pemakanan anak supaya kita bukannya kita nak halang dia makan, tapi kebaikan untuk dia. Kalau kita jaga pemakanan anak, insya-Allah dari sudut bukan setakat menghafal Al-Quran, di sudut akademik dia pun mudah. Kalau kita tak jaga pemakanan anak, ditakuti ialah kita nak suruh anak tapi kita tak jaga makanan anak. Anak kira nak makan dia tak kira, pantang larang pun tak kira. Kan? Kecuali kalau kata kita masuk makan, dia makan je lah. Jadi kalau boleh jaga pemakanan anak supaya anak ni tak makan benda-benda yang syubhah, makan makanan yang kita rasa macam tak elok lah untuk makan. Tambah-tambah macam Maggi kan. Dia kurang-kurang lama dia akan hilang lah. Kan? Jadi sebaiknya kita jagalah pemakanan anak tu sebab dia pun masih muda dan otak pun masih cergas, otak masih cerdik lagi. Janganlah kita hapuskan otak mereka ni makan makanan yang boleh merosakkan. Okey, jadi itulah yang saya boleh kongsikan kepada ibu ayah untuk tips macam mana nak didik anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Seterusnya mungkin ibu ayah yang ternanti-nanti macam mana nak teknik menghafal Al-Quran. Okey, jadi saya share screen boleh ke? Share, sekejap saya share. Okey, setakat yang tuan-tuan buat. Okey, saya teruskan. Untuk skill dulu. Saya masuk skill dulu tuan-tuan dan puan. Okey, pertamanya saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali adalah bila kita hafal Al-Quran tuan-tuan dan puan, kita kadang-kadang terlepas pandang 5 perkara penting bila kita hafal Al-Quran. Bila kita hafal Al-Quran kadang-kadang kita ni baca Ustazah, saya baca tapi saya tak ingat pun Ustazah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga anggota baca indera dia tu masa hafal. Okey.
Jadi pertama saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Pertama sekali tuan-tuan dan puan, yang wajib tuan-tuan dan puan ada bila ketika kita nak tengok anak kita ni menghafal Quran, pertama dari sudut mata dia, pandangan mata dia kepada ayat Quran. Okey. Jadi bila mata dia tak fokus pada ayat Quran tu, mata dia tak fokus pada ayat Quran, dia akan macam mana dia nak scan kalau dia tak fokus pada ayat Quran. Okey. Jadi pertama sekali bila kita nak anak-anak didik kita ni, anak student kita ni untuk menghafal Quran, pertama dia fokus pada kalimah ayat Quran tu. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia rakam, otak kita ni merakam. Okay? Setiap mata kita ni, kita tengok pada ayat Quran, dia akan bentuk dekat kita punya memori. Ini adalah kajian tuan-tuan dan puan. Ramai student kadang-kadang beritahu, Ustazah saya tak boleh pun. Yelah macam mana nak boleh masa hafal tu mata tengok lampu, mata tengok dinding, tengok kawan. Memang tak boleh. Sebab dia tak ada nak scan, dia baca ikut mulut je. Okey. Yang seterusnya. Okey, bila dia hafal Quran tuan-tuan dan puan, kita pastikan anak didik kita ni menghafal kawal mata. Maksudnya bila dia hafal, dia tengok ayat Quran tu, dia tak tengok kiri kanan. Dia tak tengok selain daripada ayat Quran. Okey. Okey, jadi bila dia betul-betul tengok pada ayat Quran, dia dapat merakamkan ayat Quran. Biasanya kalau anak-anak hafal Quran tak lancar tu, sebab apa? Sebab dia tak boleh nak bayangkan ayat Quran tu. Itulah faktor utama. Kadang-kadang anak-anak kita ni hafal tak lancar. Okey? Okey, macam mana kita nak fokus? Mata tu, dia mestilah tengok pada ayat Quran. Kat sini. Kejap, saya buat sekali lagi. Dia tak nampak dekat skrin. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, kita dah masuk mata. Okey. Jadi kita fokuskan pada mata ni, bila kita hafal Quran, kita kena fokuskan mata macam ni lah keadaan. Keadaan pegang Al-Quran dia, kita kena angkatkan Al-Quran tu. Nanti saya akan terangkan kat bawah. Okey? Sebab apa? Sebab kalau kita fokuskan mata pada tulisan tu, kalimah Al-Quran demi kalimah tu, itulah menyebabkan keadaan ayat Quran tu melekat pada otak kita. Okey, menurut kajian tuan-tuan dan puan, 80 hingga 90% maklumat akan diserapkan dalam otak untuk mendapatkan diserapkan oleh mata. 80 hingga 90 tuan-tuan dan puan, agak tinggi. Kan, jadi orang kata apa, bila sama juga kalau kita baca Al-Quran ataupun kita hafal Al-Quran ataupun kita study, kalau kita sambil lewa, macam ni kita nak nampakkan, nak bayangkan kalau nota, kita mesti tengok dan kita kena fahamkan benda tu. Macam tu juga Al-Quran. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan adalah jari. Okey. Okey, jari. Okey, pertama ni tuan-tuan dan puan, bila kita nak anak-anak kita ni untuk menghafal Al-Quran, kita pastikan ada jari yang tunjuk pada ayat Quran tu. Okey, jari kena tunjuk. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tunjuk pada ayat Quran tu, kita tak tahu ayat Quran ke mana yang kita baris, mana yang kita hafal. Jadi kita kena tunjuk ayat Quran tu supaya mata kita ni lebih fokus pada ayat Quran. Okey, yang seterusnya, kita membantu mata ni lebih fokus dan merakam imej dengan cepat. Kalau kita macam baca Quran, contohlah kita baca Quran kan, baca Quran. Lepas tu mata kita, tangan tak pegang pun kalau letak kat bawah, tak pegang pun ayat Quran tu. Jadi dia bila kita tak ada benda yang nak tunjuk ke ataupun nak buat, otomatik tangan kita ni dia bergerak di sana, dia garulah, dia pegang cleaner lah, jadi dia pegang pensel lah. Bila dia buat satu benda yang lain tu, otomatik otak dia hilang pada fokus pada ketika untuk menghafal Al-Quran. Okey, yang seterusnya. Okey, dia selain daripada tu, dia akan membantu anak-anak ni untuk menghafal Al-Quran supaya lebih lancar dan ingat. Okey, yang seterusnya boleh digunakan. Dia boleh menggunakan sama ada jari ataupun boleh guna pensel ataupun boleh guna penunjuk. Ketika kita nak hafal Quran tu boleh guna mana-mana yang ikut keselesaan kita bila kita menghafal. Ada setengah orang dia selesa untuk
tunjuk, ada setengah dia suka guna pensel sebab dia nak tanda, ada setengah dia suka guna penunjuk. Jadi bergantung kepada masing-masing. Okay, tapi kalau adik-adik nak guna, jangan guna pen. Sebab apa? Sebab kalau aku conteng, kita tak boleh padam. Dia boleh merosakkan ayat Quran tu. Jadi tak dibenarkan guna pen. Kalau guna pensel, kalau nak tanda sikit-sikit tu boleh. Jangan kalau sampai conteng ayat Quran tu, tu tak sesuai lah adik-adik. Kita tak ada adab dengan Al-Quran tu. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya telinga. Okey. Jadi bila adik-adik hafal ataupun tuan-tuan dan puan para mu'alimah ataupun mu'alim nak bagi anak-anak kita ni yang menghafal Al-Quran, bertanya menghafal kadang-kadang kebanyakan hafal tak, suara tu tak dengar. Telinga kita tak dengar pun anak kita menghafal. Jadi pastikan bila kita suruh anak student kita ataupun pelajar-pelajar kita ni menghafal Quran, pastikan suara mereka tu dengar. Hafal tu orang kata tak terlampau kuat. Kalau terlampau kuat nanti dia akan jadi letih. Letih nanti pula dia sesa-sesa taklah, mu'alimah tak larang nak hafal Quran, letih lah. Sebab dia guna tenaga yang banyak untuk masa awal-awal tadi. Okay, jadi pastikan bacaan hafazan itu hanya sekadar didengari oleh telinga. Okay, yang kedua, jangan hafal yang suara terlampau kuat ataupun jangan hafal suara yang terlalu perlahan sampai telinga pun tak dengar. Sebab apa? Satu lagi, bila dia biasa untuk menghafal dengan kuat, dia nak latih apabila dia berada depan mu'alim ataupun mu'alimah ataupun depan masa ujian ke ataupun pertandingan ke, dia biasa untuk hafal dengan kuat. Kalau dia biasa dengan suara pelan, nanti bila nak masuk nak ujian ke, dia tak biasa dengan suara kuat, dia akan jadi kekok. Okay, jadi latih anak-anak didik kita ni untuk menghafal supaya suara tu kira dengar dengan telinga dan ataupun kuat sikit. Sebab kita apa? Sebab kita nak depan ada kalau ada ujian, takkan nak baca pelan, takkan nak ni kan sekarang ni kan dah ada penjarakan. Jadi latih untuk mereka ni menghafal sederhana kuat. Okey. Jadi kalau dalam kelas tu kan ada masa yang untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau masing-masing hafal Al-Quran, jadi boleh cadangkan pada anak-anak didik kita ni untuk kalau tak rasa ganggu, pekuk telinga. Kan, pekuk telinga ni supaya apa? Sebab dia tak ganggu ayat Quran orang lain. Jangan bagi mereka keluar. Kalau setengah tu kan kadang-kadang, Ustazah, mu'alimah boleh tak saya nak keluar pergi hafal tempat lain? Tak payah sebab kita nak bagi dia orang biasa dengan keadaan bising tu. Sebab kalau masuk ke sekolah ulul albab sekalipun, masa bilik kuarantin, hafazan pun agak bising. Jadi kita ada tempat yang kita boleh cari satu sudut yang agak sunyi, tak boleh. Okay, jadi kita latih awal supaya anak-anak kita ni terbiasa dengan situasi yang ramai-ramai untuk menghafal Quran. Kita latih mereka. Okay. Yang seterusnya. Okay, yang seterusnya suara ataupun mulut. Okay, jadi kita pastikan suara ni adalah dia hubungan yang agak rapat dengan deria anggota yang lain. Jadi kita perlu suara kita pun kuat. Kita tu kuat, sederhana kuat untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, bila kita baca sederhana kuat ataupun sederhana kuat, jadi bacaan kita tu lebih jelas kita boleh dengar. Kalau kita baca contohlah Bismillahirrahmanirrahim, tak berapa dengar tuan-tuan puan, bacaan kita tak berapa jelas dengan sebutan Al-Quran tu. Okay, jadi pastikan kita membaca ataupun menghafal Al-Quran tu sederhana kuat supaya bacaan dia tu jelas. Jangan sederhana kuat tapi bacaan tak jelas, tak apa-apa baca. Tak tahu baca ada apa. Jadi kena sederhana kuat plus dengan jelas sama telinga kita ni dengar sebutan satu-satu kalimah tu. Okay, yang seterusnya janganlah terlampau kuat sangat. Sebab apa? Kadang-kadang bila dalam kelas ni kita takutlah mengganggu orang lain. Kan, ataupun terlampau kuat nanti dia punya tenaga dia tu digunakan banyak, nanti dia akan jadi letih. Ini adalah untuk mulut. Okey. Seterusnya. Okey, last sekali adalah otak, tuan-tuan puan. Okey, otak kita ni adalah satu benda yang orang kata apa? Scan yang paling orang kata sangat ajaib lah. Kan, jadi bila ada scan otak yang sangat ajaib ni, kita boleh gunakan sebaik yang mungkin. Okey, yang kedua bila kita hafal Quran tu tuan-tuan, kita letakkan ayat Quran tu letak kat atas. Sebab jadi saya dapat daripada Syekh, dia kata apa, bila kita hafal Quran ni biarlah Al-Quran tu separas dengan kepala otak kita ni. Sebab apa? Sebab dia bila Al-Quran ni dekat dengan otak dan automatik otak kita lebih fokus pada ayat Quran tu. Ni saya dapat daripada Syekh, dia beritahu. Masa tu saya mengaji di Mesir tu, dia beritahu. Dia kata tak boleh hafal letak bawah je ni sebab apa? Sebab otak tu lambat nak dapat. Jadi kalau letak Al-Quran kat bawah, jadi lambatlah nak hafal Quran tu. Jadi dia cakap masa tu
Masa tu saya buat pengulangan Al-Quran, dia cakap letak Al-Quran tu ke atas dan tunjuk untuk hafal Quran. Okey. Jadi kita cadang kepada anak-anak didik kita ni memang agak kekok. Mula-mula tu agak kekok. Maklimah beratlah nak pegang Quran, macam-macam lah alasan. Tapi dia pegang bukan selama-lamanya tuan-tuan dan puan. Dia ada ketika saja untuk pegang Al-Quran ni. Nanti saya akan terangkan di seterusnya. Okey. Jadi bila kita gabungkan otak, jari, mata, telinga, mulut ni semasa hafazan, masa itulah barulah dia dapat hafazan yang berkualiti. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, bila kita cuba untuk gunakan ke anggota yang penting dalam tubuh badan kita ni, insya-Allah hafazan anak didik kita ni akan bertambah lancar. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan, otak kita ni seperti pensel yang diasah. Kalau setiap hari kita latih anak-anak kita ni untuk menghafal Al-Quran, lama-lama dia akan jadi tajam. Itulah otak kita. Kalau kita suruh hafal hari ni, esok hafal, minggu depan, lepas tu bulan depan pula baru hafal. Sekali je. Lepas tu bulan depan, 2 bulan akan datang suruh hafal pula. Jadi dia elok nak tajam, dia tumpul balik. Elok nak tajam, dia tumpul. Jadi kita latih anak-anak kita ni, anak didik kita ni, tak hafal banyak, tapi hafal sikit. Tapi konsisten untuk hafal Al-Quran. Sebab kita nak bagi makin lama makin tajam. Bukan tajam setakat kita menghafal Quran, tajam dari sudut akademik pun sama. Dari sudut dunia, dia masuk dalam semua tu sebab kita nak bagi ni, kita nak asah otak anak kita ni supaya dia tajam. Okey. Seterusnya, ini saya nak sentuh sikit berkaitan dengan posisi kedudukan. Sebab bila PDPR ataupun anak-anak bila menghafal Al-Quran, saya nampak dan termasuklah anak didik saya sendiri, kalau hafal Quran ada yang duduk macam ni, ada yang duduk macam ni, ada yang menyandak kan. Jadi kesungguhan dalam menghafal Al-Quran tu dia tak nampak dan dia akan menyebabkan hafazan tu dia akan jadi maklimah tak boleh lah. Mak tak boleh lah Al-Quran susah lah Al-Quran ni. Macam-macam lah alasan. Okay, jadi teknik posisi kalau kedudukan ni adalah dia yang betul yang ni. Maksudnya tulang belakang dia tu mesti tegak. Jangan ada yang bongkok. Kalau ada yang bongkok itulah menyebabkan kadang-kadang anak jadi liat ataupun jadi malas. Kan makin lama makin tunduk lah sekali lena atas meja. Kita tak mau tu. Kan elok cikgu ataupun maklimah tengok yang lain, yang belakang tu ada yang lena dah. Tak ada nak kontrol. Okey, jadi pastikan kita luruskan tulang belakang tu supaya apa? Supaya dia lebih bersemangat dan dia tak tunduk. Kalau contoh tuan-tuan puan, kalau kita nak pergi memanah ataupun pertandingan musabaqah, tak ada pun yang duduk macam tu. Semua duduk tegak. Sebab apa? Sebab kita nak bagi kita punya peredaran darah kita ni ataupun dalam kita punya anggota badan kita ni melancarkan anggota badan kita. Jadi kita bagi kita punya tulang belakang kita tu lebih tegak. Sama juga kalau kita masuk pertandingan musabaqah kan, maka semua duduk tegak. Tak ada yang membungkuk. Sama juga kalau mana dia akan dada tu agak ke depan. Sebab apa? Sebab dia nak lebih fokus pada sasarannya tu. Okey, jadi elakkan anak-anak didik kita ni untuk duduk membungkuk. Kecuali lah dia memang sakit tulang belakang. Tu tak boleh buat macam mana lah kan. Kalau dia memang anggota dia fizikal dia cukup, latih mereka ni untuk duduk secara tulang belakang secara lurus. Okey. Saya akan masukkan teknik hafazan. Okey. Teknik hafazan. Teknik hafazan ni tuan-tuan dan puan. Pertama sekali saya nak tekankan kat sini tuan-tuan dan puan. Untuk pertama sekali adalah tekankan adalah sudut bacaan. Sebab apa bacaan? Sebab bila bacaan dia tu tak berapa lancar, dia akan mengganggu dari sudut hafazan. Okey, yang penting sekali ni adalah bacaan. Kalau lah bacaan anak tu tak berapa bagus, dia terus buat hafazan. Okey, bila buat hafazan, dia akan hafazan tu tak berapa nak kata apa nak lancang ataupun dia kata sangkut-sangkut. Sebab apa? Sebab masa dia baca tu dia tak tengok betul-betul baris panjang ke ataupun ada hukumat ataupun inna dia baca dengan innal lazi contoh ataupun orang baca innal lazi dia baca dengan wal lazi. Jadi benda itulah yang kita tekankan. Paling tidak 20 kali dia tuan puan, paling tidak. Dia tak boleh baca 1 kali, tak boleh baca 2 kali. Sebab apa? Sebab kita nak bagi dia baca tu dia tengok betul-betul. Kan dia tengok Al-Quran tu. Illa rahmatan mir rabbik. Illa disebut satu-satu jelas. Illa rahmatan mir rabbik. Jadi bila dia sebut tu automatik dekat otak dia akan terbayang kataan illa rahmatan. Tulisan dia tu. Jadi kita nak bagi anak-anak kita ni supaya bacaan mereka ni lebih berkualiti. Hafazan anak-anak berkualiti. Kalau nak setakat nak baca hafal tak berkualiti senang dia tuan-tuan puan. Baca dia akan jadi tersangkut-sangkut lah.
Okey, jadi kita nak tengok hafazan berkualiti ni, pastikan anak-anak kita ni bacaan itu bagus. Yang kedua, kalaulah bacaan anak kita ni tak berapa bagus, baca 20 kali dah, tapi tak lancak-lancak juga, duk baca tersangkut-sangkut lagi, dia kena tambah lagi. Maksudnya dekat bacaan ni dia kena sampai dia lancar. Dia punya istilah dia tu. Sebab ada yang cakap 60 kali, ada yang 100 kali. Tapi kalau baca 100 kali ataupun 200 kali sekalipun, kalau dia tak fokus, dia akan tak lancar juga. Jadi kena balance lah, maksudnya dengan bacaan plus dengan dia fokus pada baca tulisan tu, insya-Allah dia boleh hafal. Sebab bila kita dapatlah info-info kan, anak-anak ada kadang-kadang parent, Ustazah, anak saya tak boleh hafal Ustazah. Kenapa tak boleh hafal? Itulah, Al-Quran ada kat depan tapi telefon dekat sebelah. Buka cerita Korea kan. Memanglah tak boleh, kalau baca 1000 kali pun tak boleh. Baca memanglah baca tapi dia otak dia tak fokus. Jadi kalau anak-anak yang nak hafal Quran, pastikan mereka ni duduk jauh dengan telefon. Sebab apa? Dia vibration. Dia ada gangguan. Ada titik masuk, dia akan tengok. Dia akan gangguan. Jadi pastikan anak bila nak hafal Quran, jauhkan daripada gadget ataupun TV. Sebab apa? Sebab itulah benda-benda yang akan mengganggukan hafazan. Ya, dunia hiburan sekarang ni. Jadi anak-anak nak pilih hiburan kan nak mengaji. Kan? Jadi terletak pada anak-anak tu. Jadi kitalah yang kena melatih anak-anak supaya mereka ni tahu tanggungjawab mereka ni untuk menghafal Quran. Dan hasrat kita ni untuk nak bagi anak-anak kita ni menghafal Quran. Kalau dah kita bagi pilihan pada anak-anak nak hafal Quran ke, nak pergi sekolah hafal Quran ke, nak pergi sekolah biasa. Kan? Jadi dia kan cakap, tak naklah sekolah hafal Quran. Susah. Jadi kita nak terapkan dulu pada anak-anak ni supaya menghafal Quran sebenarnya tak susah. Kalau kenal dengan cara, kenal dengan teknik, kenal dengan minat mereka, insya-Allah anak-anak perempuan berjaya untuk menghafal Al-Quran. Okey. Jadi untuk pertamanya adalah sudut bacaan. Okey, pastikan bacaan. Kalau bacaan dia dah bagus, perempuan 20 kali tu senang dia bagi dia. Okey, yang seterusnya. Bila dia dah lancar baca perempuan, pastikan anak-anak kita ni hafal. Masa hafal tu, cuba dia bayangkan ayat Quran. Maksudnya dia pejam mata dan bayangkan ayat Quran tu. Kalau dia dah berhafal, tak berapa lancar, wallazi, dia tak boleh teruskan. Dia kena ulang balik, tengok lagi kalimah tu. Contoh, wallazina kafaru, jadi dia buka Al-Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi dia tengok Al-Quran, dia ulang balik, baru dia start hafal. Maksudnya bila proses untuk hafal ni, dia kena hafal dan sambil tu dia tengah bayangkan ayat Quran tu. Tu istilah dia. Kalau dia hafal, dia baca dia ikut mulut dia. Wa innal ladzina maksudnya ayat Quran tu belum lekat lagi. Dia bukan sampai tahap lekat, belum lagi. Dia kena hafal lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Maksudnya dia tengah membayangkan tulisan satu persatu dalam otak dia tu. Okey. Jadi kalau masa step yang kedua ni adalah untuk hafal, pastikan anak-anak kita ni dah memang lancar, baru kita akan masuk pada step yang ketiga, iaitu mengulang. Mengulang ni maksudnya apa? Kira dia baca tu, kalau dia baca tu kira straight, tak ada berhenti. Tu memang tahap dia betul-betul ingat. Okey, sampai boleh hafal tanpa lihat Al-Quran. Okey, itulah istilah dia. Maksudnya dia masuk ketiga-tiga step ni, hasil dia tu dia akan guna waktu, dia akan hafal dan dia akan ulang depan cikgu tu. Kalau dia baca seorang-seorang pun dia boleh ingat. Tu kira istilah sampai tahap dia ingat betul-betul lah. Okey, selalunya bila saya buat teknik hafazan ni, saya plus dengan praktikal. Jadi kali ni tak ada praktikal kan. Jadi saya cadanglah pada guru-guru ataupun maklimah-maklimah ataupun ibu ayah yang nak bagi anak untuk menghafal Quran, pastikan mereka baca dulu bagi lancar. Sebab saya tengok ramai yang kadang-kadang anak-anak ni dia baca je. Contoh kan. Saya buka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Masa dia baca dia, lepas tu dia ulang lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia baca dia. Okey, kalau jumpa ayat yang panjang tuan-tuan puan. Okey, kalau jumpa ayat yang panjang, pastikan buat potongan pendek-pendek. Jangan panjang sangat. Sebab apa? Bila panjang nanti, contohlah ayat Quran tadi, saya sebut tadi. Maksudnya dia baca daripada atas sampai bawah. Contohlah daripada baris yang pertama sampai baris ke-4 contoh. Lepas tu dia baca lagi. Baris pertama sampai dah baris ke-4. Dia ulang yang tu. Jadi dia nak dapatkan otak dia tu nak scan ayat Quran tu
panjang sangat. Jadi buat potongan pendek supaya anak-anak kita ni dapat lebih fokus pada potongan-potongan yang pendek. Okey. Jadi bila anak-anak kita ni bila fokus pada kalimah ayat Al-Quran yang pendek, dia akan jadi hafazan itu dia akan bergantung kepada hafazan potongan-potongan itu. Dan bila dia hafal tu, dia akan sebut satu persatu. Dia sebab dia bayangkan ayat Al-Quran tu. Jadi bila anak-anak kita ni kadang-kadang ada juga anak-anak kita ni yang kadang-kadang bacaan tu laju sangat. Jadi kita kena bagi anak-anak kita ni tak boleh laju. Sebab apa? Sebab bila dia terlaju, tiba-tiba dia terberhenti. Dia terlupa. Dia terlupa tu dia nak ambil balik, dia nak ambil balik hafazan Al-Quran tu dia tercari-cari sebab dia terlampau laju sangat. Jadi kita kena kontrol anak kita supaya jangan hafal terlampau laju. Sebab dia akan menyebabkan bila dia sekali terberhenti, kita bantu dia tak tercari-cari kat mana nak sambung Al-Quran ni. Kat mana tak jumpa ni Al-Quran ni. Dia sebab dia tak tahu nak sambung kat mana. Okey. Jadi tuan-tuan puan yang mana yang boleh guna cara ni. Sebab ada juga kaedah yang lain. Ada yang baca sampai 60 kali, ada yang baca sampai 100 kali. Itu bergantung kepada tuan-tuan puan yang sebab banyak teknik hafazan. Saya tengok banyak teknik hafazan. Tapi saya tengok dia sama, lebih kurang sama. Cuma dia kita lebih tekankan kepada bacaan. Sebab bila bacaan dia tu dia tersangkut, automatik dia akan sangkut pada hafazan, automatik dia akan masa keseluruhannya nanti tak ingat langsung. Itulah yang banyak yang kita jumpa. Kenapa tak ingat? Tak tahu lah Ustazah, saya dia dah hafal dah tadi. Itulah tak boleh lah Ustazah. Kenapa Ustazah? Bila kita cek balik, kenapa? Masa baca tu dia baca sekali 2 kali je. Lepas tu dia terus ubah. Terus masuk potongan yang kedua. Potongan yang pertama pun tak lancar lagi. Dia ubah potongan yang kedua. Okey. Contoh, mungkin ada yang tertanya, potongan apa ni? Okey, contoh Contoh saya bagi ayat Al-Quran. Okey, contoh sini ya. Okey, contoh ayat Al-Quran kat sini. Ni ayat panjang lah. Okey, bila ayat panjang macam ni tuan-tuan puan. Okey, bila ayat panjang macam ni, jadi buat potongan lah. Contoh, qalat lahum rusuluhum. Boleh potong kat sini. Kita boleh potong dekat sini. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ni, qalat lahum rusuluhum. Dia baca kat sini. Kalau dia rasa macam Allah Ustazah pendek sangat lah. Dia boleh tambah. Innahnu illa basyarun mislukum. Qalat lahum rusuluhum. Inna nahnu illa basyarun mislukum. Jadi dia bergantung kepada pelajar-pelajar. Sama ada nak buat potongan pendek ataupun potongan yang agak panjang. Tapi hati-hati. Kalau potongan yang terlalu panjang, takut anak-anak kita ni dia akan tertinggal. Mungkin qalat rusuluhum. Lahum dia akan tinggal. Kita risau yang itulah bila terlalu panjang. Jadi kita yang kadang-kadang sebagai guru-guru kadang boleh bantu anak-anak tak tahu nak potong kat mana. Dan kadang-kadang kalau nak potong tuan-tuan puan kena hati-hati. Sebab ada yang student ni kadang-kadang dia potong macam ni. Qalat lahum rusuluhum in. Lepas tu dia ambil pula in saja. Qalat lahum rusuluhum luhum innahnu illa basyarum misluhum. Maksudnya dia ambil kalimah lain. Yang tu kita tak mahu sebab dia tak tahu. Kalimah ni maksudnya dia tak boleh berhenti dekat sini. Kita kena bantu. Pelajar kita ni kadang-kadang nak berhenti kat mana. Kita kena bantu dia. Tak boleh tergantung. Mislu. Betukum walakinna. Jadi dia ada agak kesilapan dekat situ. Jadi kita kena bantu pelajar-pelajar ataupun anak-anak didik kita ni. Untuk dia menghafal Al-Quran ni. Dia tahu nak buat potongan kat mana. Betul ke dia berhenti. Takut nanti dia berhenti salah. Nanti bila dia start hafal salah. Bila dia semok pun dia akan jadi salah. Nak betul tu agak susah. Jadi kena hati-hatilah. Sekiranya kita perlu jumpa yang panjang, kita lah kena tentukan bantu student tu supaya mereka boleh menghafal dengan baik. Okey. Satu lagi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan. Okey. 4 cara tuan-tuan puan kalau kita nak berjaya dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama tuan-tuan puan, tetapkan masa. Kita tetapkan masa pada anak-anak kita ni untuk menghafal Al-Quran. Sebab kalau kita tak tetapkan masa ataupun kita tak orang kata tak setting masa depa ni, dia akan jadi berlalu seperti hari macam tu. Jadi kita yang tetapkan masa. Okey, yang seterusnya tuan-tuan puan, kita kena setkan minda mereka supaya apa? Supaya hasrat kita ibu ayah ni nak menghantar mereka untuk menghafal Al-Quran. Jadi mereka kena tahu, anak-anak kita ni kena tahu. Sebab kadang-kadang bila kita hantar anak-anak kita pergi sekolah, dia pun tak tahu kenapa ayah aku nak hantar anak aku pergi ke Quran. Kenapa kawan sekolah, dia orang ni kebanyakan
lebih rapat dengan pelajar, kawan kan. Jadi kawan-kawan ni kadang-kadang, kenapa? Aku tak suruh pun pergi sekolah tahfiz. Kau kena sekolah tahfiz Tak, aku tak suruh pun. Jadi dia akan, kenapa mak ayahku suruh sekolah tahfiz? Okey ke, boleh ke? Jadi dia rasa macam, tak kenapa. Jadi bila dia pergi ke ke sekolah ulul albab ataupun tahfiz, dia macam, kenapa nak hantar Quran lah? Tak boleh ke sekolah biasa? Jadi tuan-tuan dan puan yang berhasrat untuk menghafal Quran ni, anak-anak untuk menghafal Al-Quran, pastikan kita cerita. Teringinlah nak tengok anak-anak kita menghafalkan. Kita orang kata sekadar santai, sembang tu. Supaya mereka tahu, kenapa nak hafal Quran ni, kat sekolah mana. Kan? Sebab ada satu student saya ni, bila dia dah masuk ke sekolah, masuk sekolah, nak masuk ke tingkatan 1. Jadi bila nak masuk ke sekolah ni, ibu ayah macam tercari-cari nak masuk ke sekolah mana. Jadi bila masuk ke sekolah tu, kita mestilah nak cari sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Ada yang nak hantar anak-anak sekolah ke sekolah yang ada diniah, ada yang nak sekolah biasa, ada yang nak sekolah tahfiz. Jadi kita lah yang kena tentukan masa depan anak-anak. Mereka nak pilih tu tak ada masalah. Cuma kita nak tengok sekolah mana yang mereka pilih, sesuai ke? Daripada sekolah rendah Islam, kita pergi sekolah biasa. Tak sesuai lah tu perempuan. Dan elok-elok aliran tu, daripada buat sekolah biasa. Kan? Jadi bila masuk ke menengah ni lagilah agak cabaran tuan-tuan dan puan. Jadi untuk awal tuan-tuan dan puan, yang mana yang memang nak bagi anak-anak untuk menghafal Quran ni, didik anak-anak tuan-tuan dan puan untuk minat dulu untuk menghafal Quran. Itu yang penting. Kalau tak berada di 3 sekarang ni, mungkin dia boleh ready lah untuk nak masuk ke sekolah ulul albab ataupun nak masuk ke tahfiz. Kan? Ataupun nak masuk ke sekolah pondok contoh. Dan jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan dah nampak dah gambaran. Nak pergi sekolah ni, anak aku kena buat apa? Nampak dah. Jangan last minute. Sebab last minute tu dah tuan-tuan dan puan. Kita tengok kadang-kadang nak bantu. Tak tahu nak bantu macam mana. Kan? Kadang-kadang malas. Ustazah boleh tolong anak saya nak pergi temu duga ni. Tak pergi temu duga. Okey tak apa. Sebelum bantu besok hafazan. Tapi bila baca, ya Allah tuan-tuan dan puan. Kita sedih tuan-tuan dan puan. Nak bantu dia. Baca tu sangkut. Kita nak tolong macam mana? Sebab nak baca Quran ni tuan-tuan dan puan, dia bermula daripada basic. Kalau lah basic tu tak kemas, dia nak baca Quran dia akan disalah sangkut. Tapi saya yakin kalau rendah Islam ni, majoriti semua boleh baca Quran. Cuma kita nak gilakkan atau nak polish sikit je supaya mereka ni boleh menghafal Al-Quran. Yang seterusnya, kita boleh tetapkan tuan-tuan dan puan ayat-ayat pendek. Mungkin kat sekolah dah ada surah-surah lazim. Surah-surah lazim ataupun surah-surah pilihan. Itu bagus tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab kalau nak masuk ke sekolah ulul albab ataupun sekolah ulul albab lah, sama ada tahfiz swasta ke, tahfiz kain ke, ataupun MTSD. Sebab saya yakin dalam sekolah rendah Islah ni, majoriti kebanyakan sebab dia duduk Kulim, sekolah yang paling dekat adalah sekolah mak tahfiz sains Kulim. Itulah sekolah yang sekolah hot lah, orang kata sekolah hot. Dan sekolah tu memang agak struggle kalau nak masuk tuan-tuan dan puan. Kita dapat pun maklumat daripada sekolah tu memang agak struggle. Nak ambil 25 orang tuan-tuan dan puan. Daripada ramai-ramai yang mau 25 orang kan. Kan bayangkan kalau 25 orang kita duduk kat mana. Kalau kita betul-betul nak masuk MTSD ataupun kalau paling jauh sikit mungkin sekolah menengah agama Kedah contohlah kan, ataupun Masdar ke, dia banyak sekolah-sekolah yang mungkin pilihan tuan-tuan perempuan. Tapi bila tuan-tuan perempuan dah start hafal, contoh juzuk 30 dah start dah daripada awal, tuan-tuan perempuan dengan nampak sikit dia pun sikit tu lah lama-lama akan jadi banyak. Korang dah start dulu untuk menghafalkan juzuk 30, lepas tu masuk juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Sebab apa? Sebab bila tuan-tuan perempuan dah start hafal tuan-tuan perempuan, anak-anak tuan-tuan perempuan yang hafal dah, automatik bila masuk ke sekolah ulul albab ni, dah ada preparation. Ataupun masuk sekolah MTSD ke, dah ada preparation untuk menghafal Al-Quran. Jadi dah orang kata apa, dah ada lah simpanan dekat kita ni. Juzuk 1 dah hafal, juzuk 2 dah hafal, jadi relax lah, taklah kalut sangat macam orang lain. Bila masuk ke sekolah ni, automatik kita punya anak-anak kita ni, dia orang nak sesuaikan diri lagi. Kadang-kadang yang punca utama bila anak-anak nak berhenti ni adalah bila hafazan Al-Quran tu jauh dengan orang. Maksudnya akademik excellent. Saya yakin sekolah akademik memang tak excellent. Tapi masalah hafazan tu lah kadang-kadang menyebabkan anak kita ni rasa nak berhenti daripada menghafal Al-Quran. Tak boleh lah. Susah lah buat hafal Al-Quran. Kawan-kawan semua dah habis. Saya tak habis lagi. Lepas tu dia dah kena marah. Kan? Hafal pun tak boleh hafal. Contoh. Okay, jadi itulah menyebabkan kadang-kadang anak kita tak dapat Al-Quran masuk tapi berhenti sekat jalan. Sebab apa? Sebab dia tak ada persediaan yang rapi sebelum masuk sekolah. Jadi kalau ibu ayah yang memang nak masuk tu, saya cadangkan start daripada sekarang. Start habis juzuk 30 dulu, masuk surah pilihan, masuk juzuk 1. Mula dulu tuan-tuan.
Jangan ingat tak apa Ustazah, nanti masuk sekolah ulul albab tu dia hafal lah. Kesian tuan-tuan dan puan. Bila saya tengok student-student yang masuk ulul albab tu kesian. Kadang-kadang ada yang ambil tuition. Habis cuti sekolah tu, Ustazah saya nak tasmik, Ustazah saya tak habis lagi. Orang lain semua dah masuk juzuk 5, 6. Saya baru masuk juzuk 1, juzuk 2. Agak ketinggalan jauh. Jadi dia agak struggle. Dan bila dia agak struggle tu lah yang menyebabkan dia agak stres. Dia kadang-kadang Ustazah saya tak tahu nak buat macam mana. Dia tak contoh kat mak dia. Kan? Saya tak tahu Ustazah macam mana nak buat Ustazah. Saya ni dulu saya tak boleh nak hafal. Hari tu masa ulul albab tu saya okey. Tapi bila bila jauh ke belakang, automatik dia punya emosi dia punya keadaan dia tak stabil. Okey, jadi kita tak maulah anak kita dapat masuk ke sekolah albab ataupun masuk tahfiz, tiba-tiba nak berhenti. Sayang tuan-tuan dan puan. Jadi kita boleh cadang, kita boleh buat sesiap daripada awal ni. Kita latih anak kita ni untuk hafal sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, insya-Allah. Anak tuan-tuan dan puan berjaya untuk menjadi al-hafiz. Okay, yang keempat tuan-tuan dan puan, kita cari guru untuk nak didik anak kita ni untuk menghafal Al-Quran. Kadang-kadang yelah kalau nak hafal Quran, kalau tak ada guru, buatlah cara orang kan. Sebab bila tambah-tambah duduk di rumah, kan, seorang duduk dalam bilik, tutup pintu, kunci, lepas tu telefon semua ada kiri kanan, telefon ada, laptop ada, Quran ada. Kalau mak kata hafal Quran, hafal, bacalah 1 ayat, 2 ayat, lepas tu senyap. Kan, lepas tu pasal earphone. Sampai dah hafal, tengah main game. Kan, PUBG lah, Mobile Legend lah, macam-macam lah ni. Kita tengok anak-anak kita ni kan. Banyak masa tu dengan banyak sangat dengan gadget. Bila suruh buat, muka tu tak apa nak manis. Sebab apa? Sebab kena hafal. Kan? Seronok lagi daripada benda-benda yang kata apa, dunia sekarang ni. Jadi, adakan guru supaya bila ada masa, okay, anak dah tahu dah. Oh, hari ni kena hafal Quran. Kena set dah masa untuk hafal Quran. Dia dah set dah otak dah. Kita tak boleh terkejut. Kadang-kadang bila anak kita ni terkejut, dia jadi macam memberontak. Dia tak ada nak set otak dia tu. Mula dia hafal. Hafal pun macam tak berapa nak menunggu. Okay. Jadi seterusnya bila ada guru ni, insya-Allah saya yakinlah sekolah serendah Islah ni guru-guru yang hebat untuk nak mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi mendidik anak-anak yang hebat, dan saya yakinlah sekolah pun ada silibus-silibus yang nak bantu anak-anak untuk menghafal Quran. Jadi untuk ibu ayah yang berada di dalam ni, bolehlah orang kata apa, bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menghafal Al-Quran, untuk bagi semangat pada anak, untuk orang kata bagi tengok potensi anak. Janganlah kita kutuk anak. Kadang-kadang bila anak tak boleh, itulah hang tak boleh hafal Quran, dah suruh dah tak boleh juga. Jadi kita orang kata merendahkan orang kata apa, emosi anak-anak ni. Kita terus bagi semangat. Sebab kalau tak bagi semangat, dia akan jadi lama-lama dia akan rasa Al-Quran ni bagi dia lah, dia rasa benda-benda yang orang kata apa, rasa tak kenal dengan jiwa dia lama-lama tu. Dia akan jauh dengan Quran, makin lama makin jauh dengan Quran. Itulah kita takut tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi untuk hari ni itulah sebab sedikit yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, macam mana nak didik anak-anak untuk menghafal Al-Quran dan tips teknik untuk menghafal Al-Quran. Okey, yang seterusnya saya lupa untuk tuan-tuan dan puan. Untuk bila nak bagi anak kita menghafal Quran, okey, kedudukan macam ni. Maksudnya angkat Al-Quran. Okey, angkat Al-Quran dan tunjuk Al-Quran tu kat mana. Ni cara dia. Okey, jadi mata dia akan tengok belah sini. Okey, jadi Al-Quran dia separas dengan kepala. Okay, jari dia akan tunjuk, mulut dia akan baca, telinga dia akan dengar. Itulah cara dia. Ni kedudukan bila kita nak menghafal Quran. Saya tunjuk supaya tuan-tuan dan puan nampak macam mana nak buat. Kalau keratan Al-Quran contoh. Keratan Al-Quran, angkat je lah sekeping tu. Kan? Kalau ataupun tuan-tuan dan puan, waktu bila kena angkat Al-Quran ni? Waktu baca sahaja. Waktu hafal tak payah angkat. Letak je kat bawah. Letak je. Tak payah angkat pun. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal je. Okey, waktu bila? Waktu baca saja tuan-tuan dan puan boleh angkat Al-Quran. Jadi tak adalah anak-anak murid kita ni, Ustazah lengah lah nak pegang Quran ni, dah lah berat. Kalau boleh janganlah bagi Quran anak tu, Quran berat sangat tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang saya tengok, ya Allah besar ni, besar Quran yang besar tu. Dia nak angkat pun kadang-kadang berat. Okey, jadi pastikan Quran tu, tuan-tuan dan puan, kalau boleh biarlah kalau dia dapat Quran tu, dia naik Quran, bagi Quran tu jangan tukar-tukar. Sebab kita nak dapatkan keberkatan Al-Quran ni, kalau boleh Quran tu orang kata sampai mati dia akan guna. Selagi tak rosak boleh guna Quran tu, jangan tukar-tukar. Kan nak pergi mengaji ke, tak nak pergi hafal, guna dia Quran ni. Satu Quran. Kalau boleh Quran yang ada Quran, ada tafsir. Kadang-kadang anak-anak perempuan bila tak boleh solat, sekurang-kurangnya dia boleh mengulang Al-Quran tu. Dia ada makna kat tepi. Okey, jadi pilihlah Al-Quran yang sekali tu tak payah tukar dah. Itu yang penting tuan-tuan dan puan. Orang kata apa?
tips jugalah antara bila menghafal Al-Quran ni, janganlah bertukar-tukar Al-Quran. Satu je Quran, gunalah sampai hancur lah kalau boleh guna. Kan, atau masuk ke sekolah pentahfiz, guna lagi, tak payah Quran. Tak apalah hadiahkan Quran baru. Tak apa tuan-tuan puan, biarlah dia guna Quran tu. Sebab apa tak boleh tukar Quran? Sebab bila dia tukar Quran ni, dia punya susunan dia ni dia akan jadi ganggu kat sini. Dia akan ganggu. Okey. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan puan. Saya mohon maaf kalau adalah kekurangan ataupun tersalah sepanjang saya berkongsi dengan tuan-tuan puan. Saya harapkan ilmu yang saya sampaikan ini dapat membantu pihak sekolah rendah Islam dan juga ibu-ibu ayah, ibu bapa yang nak lahirkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Saya yakin ibu bapa mana yang tak mau anak-anak untuk menghafal Quran? Semua nak anak-anak untuk menghafal Quran. Cuma macam mana cara dan cabaran kita untuk nak bagi anak-anak kita ni menghafal Al-Quran. Cabaran yang hebat tuan-tuan puan. Bukan mudah untuk kita nak bagi anak kita menghafal Quran dalam dunia gadget sekarang ni, nak masuk dengan Quran agak cabaran. Okey, jadi setiap cabaran ataupun dugaan yang Allah bagi, saya yakin ada jalan penyelesaian. Macam mana kita nak selesaikan masalah tu? InsyaAllah berkat dengan doa ibu ayah, berkat doa guru-guru, insyaAllah anak-anak di sekolah rendah Islah ni menjadi seorang yang berguna. Sebab saya sebelum ni saya sekolah rendah di sekolah rendah Islah Sungai Tani. Saya berasal daripada sekolah sana. Darjah 1 sampailah darjah 5. Okay, jadi saya kenal lah sekolah rendah Islah ni, tarbiyah dia memang cukup mantap lah dari sudut bacaan, hafazan kan, dan guru-guru saya pun masih lagi ada di sana. Jadi moga-moga sekolah rendah Islah ni menjadi satu orang kata apa, anak murid yang ke depan yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Dan terima kasih kepada pihak sekolah yang menjemput saya untuk berkongsi pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Syarul Haninah atas mutiara kata tips teknik dalam menghafal Al-Quran yang sangat bernilai sebentar tadi. Okay, sebelum kita menamatkan program kita, saya nak berikan peringatan sekali lagi untuk para hadirin yang masih belum mengisi kehadiran. Mohon untuk lakukan sedemikian secepatnya. Pada dan klik pada link dan pautan yang telah disediakan. Baiklah, sekadar itu sahaja perjalanan program kita pada malam ini. Saya bagi pihak majlis sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sepenuh perhatian dan bersama kami sehingga ke penghujung program ini berlangsung. Mudah-mudahan apa benda yang baik kita boleh dapat bawa balik. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.